Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'an mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini tanggal 11 Zulqa'dah dapat sekali lagi kita bersama dalam kuliah Maghrib Tafaqquh Fiddin. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini kita ulang kaji satu perbahasan, satu tajuk menggunakan kitab Ibadat Korban, Hukum dan Cara Pelaksanaan Mengikut Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kitab ini saya pernah buat daurah secara ringkas, secara online. Cuma online ni dia tak berapa puas. Pasal tak ada orang depan kita, depan kita handphone aja. Jadi pada bermula malam ni sehinggalah sebelum Hari Raya Haji, insya-Allah kita akan baca semaksimal, semampu yang boleh kitab Ibadat Korban ini, kitab yang menjadi rujukan di adalah mazhab Imam Syafi'i. Kitab asal dia Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Naqib Al-Misri, lalu diterjemahkan dan diolah, ditahqiq oleh dua orang tuan guru, iaitu Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram dan Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani rahimahumullah. Kitab ini hanya memfokuskan bab korban saja dan hanya dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab setempat kita lah. Kita mulakan dengan pengertian. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Ibnu Naqim Al-Misri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pengertian korban daripada syarak. Saya terus ambil daripada syarak. Ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyami tasyriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Apa yang disembelih daripada binatang ternakan pada hari raya haji sehinggalah hari terakhir hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang disembelih daripada binatang ternakan pada hari raya haji sehinggalah hari terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Kemudian dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ta'rif ni, ta'rif korban udhiyah ni, ada 3 poin yang utama. Yang pertama sekali, apa yang disembelih daripada binatang ternakan. Binatang ternakan ni ataupun dalam bahasa Arab bahimatul an'am, al-an'am. Ada satu surah Al-Quran, surah Al-An'am, binatang ternakan. Binatang ternakan yang disembelih. Jadi binatang ternakan ini hanya terhad kepada 3 jenis binatang sahaja.
Apa yang kita sembelih daripada binatang ternakan. Binatang ternakan ni 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua lembu, dan yang ketiga kambing. Yang pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing. Lembu ni ada partner dia iaitu kerbau. Kerbau dengan lembu ni kira satu jenis lah, satu level. Kemudian kambing ni banyak jenis. Kambing biri-biri ke, kambing biasa, itu kategori kambing. Jadi ada 3 sahaja binatang ternakan. Walaupun kita banyak ternak binatang yang lain. Ada ternak ayam, angsa, itik, rusa pun ada. Jadi kalau disembelih lain daripada 3 jenis. Disembelih rusa contohnya, asyik. Lembu je, tahun ni kita tukar pula. Rusa pula, daging rusa, lain sikit. Jadi adakah dia termasuk dalam bab korban? Dia tidak termasuk. Walaupun disembelih pada 4 hari. Pada hari raya haji dan 3 hari tasyrik, 4 hari. Kenapa? Sebab binatang yang disembelih itu tidak dinamakan binatang ternakan. Orang Arab bila sebut bahimatul an'am, al-an'am, maka terus difahami 3 jenis tadi je. Dia tak terkeluar daripada 3 tu. Kalau di tempat kita binatang ternakan banyak. Kerana dia bukan satu istilah, melainkan binatang ternakan dalam bab korban. Kita kena cakap macam tu. Kalau orang Arab dia sebut al-an'am, faham terus. Unta, lembu, kerbau dan segala jenis kambing. Itu namanya al-an'am. Al-an'am. Kemudian disembelih pula pada 4 hari. 4 hari. Yang pertama hari raya haji, kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi binatang yang ternakan tadi tu kita sembelih dalam tempoh 4 hari itu saja. Kalau disembelih luar daripada waktu, contoh awal sehari. Jangan kata awal sehari, awal lebih kurang awal 1 jam. Bila mula kita boleh sembelih binatang ternakan? Waktu mula kita sembelih, waktu bila yang kalau kita sembelih sah, iaitu setelah terbit matahari pada 10 Zulhijjah dan berlalu satu tempoh yang mencukupi kita solat sunat 2 rakaat, solat sunat hari raya dan khutbah yang ringkas. Ambillah solat sunat dengan khutbah tu 10 minit. Sekarang waktu syuruk, ambil pukul 7. Pukul 7. Syuruk pukul 7, tambah 10 minit. 7-10 minit kalau sembelih, sah. Walaupun belum semayang lagi. Kita semayang pukul 8.30 biasanya. Biasa semayang raya pukul 8.30. Kalau dia sembelih sebelum 7.10 tadi, lepas subuh. Contoh situasi, binatang korban datang waktu malam, malam raya. Lalu kita tambat di tebing, satu pokok, kemudian di tebing lah pokoknya, ataupun di satu pokok. Kemudian nak pergi sembahyang subuh tu, kita tengok binatang tu dah terbelit. Agaknya dia pusing-pusing pokok tu sampai tali tu makin pendek, tombang dah. Kita tengok dia tu dah memang hujung-hujung lah nyawa dia tu. Kita akan panggil apa? Nyawa-nyawa lembu lah. Nyawa-nyawa lembu. Kita nak pergi sembahyang subuh. Itu kalau kita tunggu sampai pukul 9.30, habis sembahyang raya 8.30. Habis bila pukul 9 balik rumah apa semua, start mungkin pukul 10, 9.30 lah ambil. 9.30 memang dah jadi bangkai lah. Bangkai memang rugi lah lembu kita 5,000. Jadi nak tak nak kita terpaksa sembelih sebelum waktu. Balik sembahyang subuh je, lepas sembahyang subuh terus pergi kat binatang tadi. Mungkin dia ada kes, mungkin dia termasuk dalam longkang. Tampak betul-betul dekat longkang, sesepit. Nak keluarkan tak boleh. Jadi disembelih supaya nak menyelamatkan lah. Kalau ditunggu pada waktu sembelihan dia yang kebiasaan kita buat, silat-silat air bulan, dah berbuih mulut, mati lah. Dah mati tak boleh sembelih lah. Bangkai tu kalau kita sembelih luar waktu, sekurang-kurang daging dia halal. Cumanya tak namalah ibadat korban. Tapi tak apalah.
Boleh lah buat sup daging awal sikit. Orang datang rewang tu dah siap lah. Maksudnya itu kes awal. Ataupun kes lewat. Kes lewat. Kita PKP 2 tahun sebelum ni, nak sembelih dia ada limit. Dia ada limit. Jadi kat pusat sembelihan tu dia limit. Contohnya satu hari 100 ekor. Ataupun dia adalah dia ikut keluasan dan tenaga kerja. Jadi kita punya mungkin turn kita pada hari yang keempat. Hari yang terakhir lah, hari tasyrik. Terakhir nak disembelih tengok-tengok tinggal tali je. Kambing tak ada. Kambing cabut lagi. Kejar punya kejar, cari punya cari, jumpa lepas maghrib. Hari tasyrik dah habis. Jumpa masuk maghrib 14 Zulhijjah. Maka dah keluar waktu lah. Kalau disembelih maka jadilah sembelihan biasa. Tak namalah ibadat korban. Jadi ibadat korban ni sembelih binatang ternakan pada tempoh tu je. Daripada start pagi lah, kita ambil lah lepas 10 minit daripada waktu syuruk. Dia bukan lepas masuk waktu duha. Kalau duha tambah 20 minit kan. Syuruk pukul 7 tambah 20 minit. Baru boleh sembahyang duha. Tapi ni sembelih ni syuruk pukul 7 tambah waktu yang mencukupi untuk solat sunat 2 rakaat ringkas dan khutbah yang ringkas. Itu kalau betul-betul khutbah ringkas, solat ringkas tu 7-8 minit ya. Khutbah yang wajib je. Walaupun sembahyang 8.30, dia tak sembahyang lagi, tapi dia nak sembelih, boleh. Selalunya situasi kalau binatang sembelihan banyak, makan ratusan. Jadi kalau nak start lambat, habis lambat lah. Jadi dia sembelih sebelum sembahyang tu, sembelih 5 ekor dulu. Nanti sembahyang, lepas tu sambung lagi. Jadi itu situasi kalau binatang korban banyak. Jadi itu yang pertama, binatang ternakan 3 jenis. Unta, lembu dan kambing. Yang kedua, dalam tempoh dia 4 hari. 10 Zulhijjah hari raya dan 3 hari tasyrik. 11, 12 dan 13. Sebelum maghrib tu. Nak dikira sebelum maghrib tu macam mana? Sembelih dia tu. Sekira-kira 2 urat tu putus. Maksudnya dah disembelih lah. Bukan nak tunggu dia tak bergerak. Kerana binatang ni kita sembelih 5 minit dia bergerak lagi. Tapi kalau kita sembelih je 2 urat yang wajib kita putuskan, disembelih tu putus baru azan sah. Maksudnya ibadat korban lah. Kalau dia putus satu lagi lepas azan, tak nama lah. Tak namanya ibadat korban. Jadi sembelihan biasa. Itu beza. Tapi beza. Bezalah. Yang ketiga, mestilah niat kerana Allah. Itu benda yang asas lah. Mana-mana ibadat mestilah taqarruban ila Allah. Mestilah niat itu lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah. Bilakah disyariatkan ibadat korban? Macam puasa, zakat, solat hari raya, semua itu disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Maksudnya waktu Nabi di Mekah belum ada lagi. Kecuali solat saja. Di Mekah tidak ada pentaklifan, melainkan solat fardu 5 waktu. Itu pun pendapat yang muktamad, lebih kurang 1 tahun setengah sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah, solat saja ada. Jadi lepas Nabi dah berhijrah, tahun pertama tak ada. Tahun yang kedua ada pensyariatan puasa, ada pensyariatan zakat fitrah, ada pensyariatan solat sunat hari raya, ada pensyariatan korban. Jadi semua itu berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Umrah dan haji tahun yang ke-6 hijrah. Itu sejarah. Sejarah. Semenjak disyariatkan daripada tahun yang kedua sampailah tahun kewafatan Nabi, tahun yang terakhir, Nabi tidak pernah meninggalkan ibadat korban. Nabi setiap tahun Nabi buat. Setiap tahun. Ada satu kali Nabi buat ibadat korban, sembelihan Nabi 100 ekor unta. 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dalam 100 ekor tu, 63 ekor tu Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Nabi sembelih sendiri. Unta unta sembelih dalam keadaan berdiri. Unta siapa biasa tengok, orang Arab sembelih unta, dia tak dibaringkan macam lembu, kerbau, kambing. Dia dibaringkan kan di tanah. Kalau unta dia tengah-tengah berdiri tu, tangan tambat tu, dia lalu bawah.
Di atas boleh, bawah boleh. Tengkuk, binatang yang tengkuk panjang, dua-dua boleh. Tapi yang paling bagus, paling cepat mati, bawah. Belah bawah dia. Belah dekat dengan dia punya perut je lah kan. Jadi, tengah-tengah berdiri tu, kalau kita tengok di Mekah tu, yang sembelih tu orang Pakistan. Pakistan sembelih. Memang laju. 3 saat. Dia jalan je. Jalan. Tahu-tahu tombang. Dia sama-sama dia pun tak sedar. Unta sama-sama unta. Punya laju memang laju Dia masuk dalam kandang tu seorang je Pakistan Tak ada orang nak pegang-pegang Asal unta memang sunnahnya, caranya sembelih dalam keadaan dia berdiri berdiri 3 kaki. Satu kaki dia diikat ke belakang lah. Kadang orang Arab ni dia tak ikat ni, dia 4 kaki berdiri pun dia sembelih jugalah. Itu yang kedua, sejarah. Pensyariatan ibadat ni sabit dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Maksudnya tidak ada satu orang Muslim pun yang mengingkari bahawasanya ibadat korban ni merupakan satu syariat. Tak ada orang pun yang mengingkari. Seperti mana tak ada orang pun yang mengingkari kefarduan puasa, kefarduan solat. Samalah, korban pun sama. Tak ada orang kata korban ni bukan daripada Islam. Tak ada orang cakap macam tu. Memang semua ijma'. Ijma' ulama' korban itu memang sabit daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Daripada Al-Quran yang ketiga dalil dia. Ayat yang paling pendek dalam surah yang paling pendek, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Dalam surah Al-Kautsar ni, inna a'tainaka al-kautsar, shalli li rabbika wanhar. Maka solatlah. Solat di situ tidak dinyatakan solat apa. Dan fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu dan sembelihlah. Sembelih pun tak dinyatakan. Sembelih itu sembelih apa? Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kita rujuk kitab tafsir, solat yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah solat sunat hari raya haji. Solat sunat hari raya haji. Wanhar itu adalah sembelihan ketika ibadat korban, Idul Adha. Jadi solat itu solat hari raya haji, solat sunat hari raya haji, dan sembelih itu adalah sembelih binatang korban. Sembelih binatang korban itu dirujuk dalam kitab tafsir. Sebab itu susunan solat sunat yang paling utama, paling besar ganjaran dia adalah solat sunat hari raya haji. Yang kedua baru solat sunat hari raya Idul Fitri. Sebab hari raya haji itu datang daripada Al-Quran. Dalilnya raya haji. Kalau hari raya Idul Fitri daripada hadis Nabi. Daripada hadis Nabi. Jadi itu keturutan keutamaan fadilat solat sunat. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, yang maksud dia hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka hendaklah kamu merasa senang dan suka dengan ibadat korban. Dalam hadis ni Nabi menganjurkan kepada kita supaya menyertai melakukan ibadat korban. Nabi kata pada hari raya haji tidak ada satu pun amalan yang paling Allah cintai melebihi daripada menumpahkan darah binatang korban. Maksudnya dalam hari raya 4 hari tu, amalan yang paling Allah cintai, paling Allah suka, ibadat korban. Ibadat korban. Dan semua kita kata anggota badan binatang korban itu akan datang pada kita pada hari kiamat. Memberi syafaat, memberatkan timbangan mizan kita, timbangan kebaikan kita.
Tanduknya ke, bulunya, kukunya. Jadi kalau orang banyak korban, banyaklah penolong dia. Banyaklah binatang yang akan datang kepada dia. Dan darah binatang korban itu, sebelum dia jatuh ke bumi, kita sembelih, tukang sembelih itu dia sembelih, belum pun memancut jatuh ke bumi, pahala dah sampai. Dah dapat redha Allah. Itu punya laju. Kemudian Nabi kata, hendaklah kita merasa senang dan suka dengan ibadat korban. Buat ibadat korban ni memerlukan pengorbanan. Asal perkataan korban pun ambil daripada ibadat korban. Memang kena korban. Memang kena korban. Jadi buat, walaupun kita keluar duit, dia bukan sedekah yang umum. Ibadat korban dia bukan macam sedekah biasa. Satu orang dia nak sedekah, ambillah satu bahagian RM800. Dia sedekah RM800 juga. Tapi dia tak buat korban. Tak apalah, saya nak sedekah biasa je lah. Sedekah dia sama nilai lah dengan satu bahagian. Tapi pahala takkan sama dengan ibadat korban. Sebab ibadat korban ni dia satu sedekah yang khusus. Satu ibadat yang khusus. Waktu dia limit 4 hari tu je. Kalau sedekah biasa, kita boleh buat bila-bila. Dia tak ada satu limit waktu. Kita nak buat malam boleh, siang boleh, sepanjang tahun kita boleh buat. Tapi ibadat korban dia ada waktu masuk, dia ada waktu keluar. Buat sebelum waktu tak kira, buat lepas waktu tak kira. Sebab itu dipanggil satu sedekah yang khusus dan pahala dia, ganjaran dia sangat besar, sangat besar. Kemudian kita tengok yang keempat, tadi dia punya dalil yang ketiga. Yang keempat, apakah hikmah? Setiap ibadat yang ditaklifkan kepada hamba ada hikmah dia. Hikmah ni kita kata faedah dia lah. Apa kelebihan, apa falsafah di sebalik pensyariatan solat, puasa, zakat, semua ada. Jadi bila kita tahu hikmah dalam sesuatu ibadat, maka bila kita kerjakan, dia ada satu nilai yang lain. Dia ada satu satu unsur kerohanian, dia ada rasa lah. Berbanding kalau kita buat ikut-ikut orang. Orang buat, kita buat, kita tak tahu. Dan hikmah ni juga, bila kita tahu, kita boleh masukkan dalam niat setiap ibadat yang kita buat. Kita tengok contohnya ibadat korban ni. Yang pertama, hikmah dia menghidupkan sunnah dan syiar agama. Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal ibadat korban. Tak pernah tinggalkan. Dan bahkan ibadat korban ni juga, dalam sebuah hadis Nabi kata, korban ni adalah amalan ataupun sunnahnya Nabi ataupun bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu kisah yang masyhur, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak dia sendiri. Ada kala ibadat itu diketahui hikmahnya, ada kala memang dia berunsur ta'abudi. Buat dia ibadat. Apa yang diperintahkan kita buat. Macam Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk sembelih anak dia. Mana ada hikmah? Mana kita nak dapat hikmah ayah sembelih anak? Tak ada kan? Tapi ada unsur ketaatan di situ. Ada unsur ta'abudi, pengabdian kita kepada Allah. Jadi kalau siapa yang buat ibadat korban, dia menghidupkan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, mendidik jiwa supaya ikhlas dan bertakwa. Ikhlas dan bertakwa. Kerana ibadat korban ni, kalau kita compare, kalau orang diguna logik, dia kata nak sedekah daging, baik dia beli kat kedai. 1 kilo daging RM30 dapat. Ikut grade kalau daging yang biasa RM22 dapat. 25 ambil yang baik sikit mungkin RM30 lah. Dia kata daripada RM800 satu bahagian, dia mungkin dapat dalam 4 kilo je. Mungkin dapat 4 kilo, dia kadang dapat 8 kilo. Tapi ada pihak masjid pun kadang dia ada agihkan lah. Yang dapat sendiri kat tangan peserta tu kadang 4 kilo. 4 kilo tambah dengan tulang sikit lah, lebih kurang 5 kilo. Jadi dia hitung-hitung 1 kilo RM30. Masjid bagi saya 5 kilo, 5 kali 3 150. 800 tu dapat 5 kilo. Baik saya beli kat pasar.
baru 100,5. Baru 100,5 Kalau fikir logik macam tu. Tapi itu kita kata, ibadat korban ni memang menuntut satu keikhlasan. Bukan semata-mata daging itu, tapi memang dia satu ibadat. Korban, sembelihan itu. Sembelihan itu adalah satu ibadat. Satu ibadat. Yang ketiga, maksudnya dia bukan nak sedekah daging semata-mata, tapi patuh kepada tuntutan tadi tu. Dituntut untuk kita menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Yang ketiga, mengikis sifat tamak. Secara fitrahnya, kita ni manusia ni memang suka kumpul harta. Memang suka kumpul harta. Tak kisah tua muda. Waktu kita tengah tak ada duit, dalam hati kita cakap, saya yang kalau ada duit memang saya nak masuk 2-3 bahagian ni. Satu bahagian lembu dan seekor kambing. Waktu tak ada duit, dia ada azam tu. Waktu dia dapat duit, rasa sayang pula. Sayang pula nak buat ibadat korban ni. Pasal dia ada satu, yelah, kita cintakan, kita sayang nak keluar duit. Jadi bila kita buat ibadat korban ni, sedikit sebanyak sifat tamak, suka kumpul harta tu dia akan terhakis. Kita lawan sifat itu. Dan dia ada belas kasihan kepada fakir miskin, orang fakir miskin. Ibadat korban, daging korban kita tu yang kita buat, mesti ada satu bahagian yang kita sedekah kepada fakir miskin. Mesti ada. Maksudnya kalau kita buat korban, contohnya seekor kambing, daging tu kita memang edar kat orang, tapi yang kita edar orang tu semua orang bukan orang miskin. So kita tak tertunai lagi dalam bab agihan tu. Tak tertunai. Dia mesti ada satu bahagian. Satu bahagian tu bukan mesti 5 kilo, 3 kilo. Satu kadar yang dinamakan sedekah. Kalau setengah kilo nama sedekah tak? Nama sedekah. Minimal kita sedekah kat fakir miskin ni 300 gram atau setengah kilo. Kita dapat binatang daging korban lebih kurang 7 kilo, 6 ke 7 kilo. Setengah kilo kita bagi kat fakir miskin, baki tu kita ambil. Tak apa. Tapi pahala sedekah tu dapat setengah kilo je. Ini paling minimal kita nak bagi orang ni berapa ni? Paling minimal. Kita kena bagi fakir miskin, tapi minimal dia berapa? Minimal dia tak ada satu ukuran. Dalam kitab disebut satu kadar yang dinamakan sedekah. Kalau setengah kilo nama sedekah, nama. Sikit daripada tu 100 gram. Tak panggil ciput sangat. Sikit je. Adalah 2-3 potong daging bagi kat orang. Bagi kat orang. Ini orang kunyah terus je. Lebih kurang dalam kitab ada kitab yang moden disebut 300 gram ke atas. Setengah kilo lah kita ambil. Setengah kilo dia bagi fakir miskin. Baki dia nak ambil. Tak apa, lepas tuntutan. Maksudnya ada part dalam ibadat korban dia tu, dia bagi kepada fakir miskin. Kalau dia tak bagi fakir miskin, contohlah Nusa Idaman ni tak ada fakir miskin. Tak ada rasanya. Tapi tak tentu juga. Kadang ada istilah miskin bandar sekarang. Walaupun duduk bandar pun Lila mana tahu kan PKP business dia drop ke apa kan. Jadi kalau dia tak ada satu bahagian, satu setengah kilo atau 1 kilo yang dia beri kepada fakir miskin, maka tak tercapai lagi. Mesti ada yang dia bagi. Dia kena cari lah. Kena cari. Jadi itu hikmah yang keempat. Dan yang terakhir, dapat merapatkan hubungan kasih sayang ibadat korban ni. Sebab itu galakkan kita buat korban ni, buat kat tempat sendiri. Buat dekat tempat tinggal kita. Saya pernah lah menguruskan ibadat korban luar negara. Waktu PKP lah. Waktu PKP Waktu PKP kita limit pihak surau dan masjid ada buat. Dekat tempat saya dia ada buat, tapi dia limit. Dia limit. Kalau sebelum tu 7 ekor lembu, 9 ekor lembu. Tempat saya ni tak berapa banyak sangat lah.
Saya setiap surau buat, tapi ni surau yang berdekatan dengan rumah saya, lebih kurang 7 ekor je. Jadi waktu PKP tahun lepas 2 ekor je. Jadi lepas tu dia tutup penyertaan. Tutup. Jadi ramai orang nak buat. Jadi solusi dia ada korban luar negara lah. Tapi sekarang tak ada, mudah-mudahan lah tak ada sekatan lagi lah. Kalau kita tengok keadaan semasa lah, dengan kita boleh solat, macam rapat sejadah, maksudnya peluang untuk buat ibadat korban lebih banyak, maksudnya binatang korban tu, penyertaan tu mungkinlah boleh lebih tinggi lagi lah penyertaan berbanding waktu PKP. Jadi kalau kita buat di luar negara, contoh padahal sebelah pintu kita, kanan kiri kita ada orang miskin, jiran kita. Jadi dia tak dapat daging korban tu. Walhal kita cerita, saya baru ni join korban luar negara, tak banyak lah, dalam 5 ekor. Dia pergi cerita kat jiran dia 1 kilo daging pun tak pernah dapat. Buat 5 ekor, saya ni sebelah rumah tak pernah dapat daging dia. Sebab itu dia ada apa kita kata unsur tasyawuf. Dia tak senang hati lah, mudah cerita. Dia tak senang hati. Dia tahu kita buat korban, tapi dia tak pernah dapat. Sedangkan dia tu berjiran dengan kita. Jadi bagusnya korban ni buat di tempat yang tinggal kita. Daging korban kita bagi-bagi. Paling bagus. Dapat bahagian kita, daging korban pergi. Satu lorong kita tu, kita tahu kan yang mana yang orang yang susah. Bagi sendiri, itu paling bagus lah. Paling bagus. Tanyalah dengan pihak masjid. Ini saya punya bahagian ni. Boleh tak saya nak ambil semua, saya nak edarkan sendiri. Ada setengah masjid dia tak bagi. Saya tak pastilah kat sini. Sebenarnya daging korban tu hak siapa? Hak peserta. Hak peserta. Jadi sebenarnya pihak masjid dia tak ada hak lah nak menghalang sebenarnya. So kita bayar. Kita bayar. Pihak masjid dia sebagai pengurus, pemegang amanah, orang tengah lah. Tapi kalau kita sibuk, kita tak tahu nak edar ke mana, pihak masjid bagi tahu ni, 3 kilo daripada bahagian awak boleh tak serah kepada masjid, nanti kami akan edarkan. Okey juga, saya pun tak tahu nak cari. Saya pun baru pindah sini, tak tahu nak cari. Kalau itu tak apa. Ni kalau kita tahu, jiran kita, tapi tanya dululah. Maksud itu dari sudut teknikal lah. Sudut teknikal. Maksudnya kalau kita bagi sendiri, lagi bagus, boleh merapatkan hubungan. Terutamanya orang yang duduk memang berhampiran dengan kita, jiran kita lah, jiran. Itu yang keempat. Yang kelima, hukum. Hukum ibadat korban. Ibadat korban ni, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hiya sunnatun mu'akkadah. Ibadat korban hukumnya sunat mu'akkad. Bila sunat mu'akkad, kalau seseorang itu cukup syarat, sunat mu'akkad. Syarat dia kita akan masuk lepas ni. Kalau dia tak cukup syarat, kalau dia tak buat, tak ada masalah. Tapi kalau dia cukup syarat tapi tak buat, makruh. Makruh. Dalam mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berpendapat ibadat korban ni adalah sunat. Dalam mazhab lain, mazhab Hanafi wajib, mazhab Maliki wajib. Kawan-kawan kita daripada Pakistan, daripada Bangladesh, yang terkadang menetap di sini, dia kalau ada lebihan duit, dia akan utamakan korban. Saya pernah lah minta tolong seorang Pakistan, tolong tebas-tebas lalang ke apa kan, kemah-kemah belakang. Lepas bayar duit tu, dia cium duit tu. Maksudnya nampak dia punya reaksi kesyukuran dia. Lepas tu sembang-sembang dengan dia, duit ni nak buat nak buat apa? Dapat kan? Saya nak bagi kat kampung, kumpul untuk korban. Kampung dia kat Pakistan. Bukan dia bukan buat di sini, nak bagi duit dekat mak ayah dia, isteri dia, buat korban kat sana. Kumpul duit. Kita tengok, hebatlah. Maksudnya memang dia wajib. Wajib kan tempat dia. Lepas tu kat sana banyak. Memang kawan-kawan yang belajar di India, kadang bila terlalu banyak sampai daging korban ni tanam, tak tahu nak buat. Kalau kalau wajib ni setiap seorang ada, atau paling kurang satu keluarga. Satu keluarga ada. Jadi banyak. Kita mazhab Imam Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad.
Jadi ibadat korban sunat muakkad bagi yang berkemampuan, cukup syarat. Okey, sekarang kita tengok siapa yang kita katakan sunat muakkad tu. Adakah semua orang? Oh tak, dia ada orang yang bila dia cukup 4 benda ni barulah sunat muakkad. Dia buat, maka dia telah tunaikan tuntutan sunat yang tertinggi. Sunat yang muakkad maksudnya sunat yang sangat dituntut. Kalau dia tak buat, dalam keadaan dia cukup 4 syarat ni, makruh. Okey. Yang pertama, Islam. Maka kalau orang kafir tak dituntut lah. Nanti next kuliah kita akan tengok isu, masalah, apakah hukum orang kafir nak taja binatang korban. Sponsor kita, masjid. Sponsor masjid ke, sponsor taman kadang-kadang YB. YB satu tempat tu dia bukan orang Islam kan, orang kafir, tapi dia nak sponsor. Yang kedua, merdeka. Merdeka. Yang ketiga, baligh. Mukallaf. Baligh maksudnya dia telah baligh dan dia berakal. Yang keempat, berkemampuan. Orang yang ada 4 syarat ni, cukup 4 syarat, maka sunat muakkad ke atas dia untuk melakukan ibadat korban. Kalau dia tak buat, dalam keadaan mencukupi 4 syarat atas dia, maka makruh hukum dia. Dia tak berdosa. Tak berdosa tapi makruh. Cuma kita bila makruh ni kita nak ngelak lah. Makruh ni benda yang dibenci. Okey, kita nak syarah, nak detailkan syarat yang keempat, iaitu berkemampuan. Mampu ni. Islam mudahlah. Islam, merdeka, baligh, 4 mampu. Mampu ni, adakah seseorang itu mesti mempunyai satu nilai duit, contoh 5,000 baru dia dikatakan mampu, atau kena ada 10,000 baru dia mampu? Okey, mampu dalam bab ibadat korban ni, orang yang ada lebihan duit setelah ditolak perbelanjaan keperluan dia dalam tempoh 4 hari. Dalam tempoh 4 hari, tolak perbelanjaan keperluan dalam tempoh 4 hari, dan dia masih ada duit lagi. Duit itu cukup untuk dia beli satu bahagian ataupun seekor kambing. Maka kalau dia dikatakan mampu. Orang yang ada lebihan duit dia dikatakan mampu. Okey, saya contoh dalam bentuk duit lah, mudah sikit. Okey, kita ada RM3,000. RM3,000. Mula-mula kita tolak dulu perbelanjaan 4 hari. 4 hari ni hari apa? Hari Raya Haji dan 3 hari Tashrik. Hitungan dia 4 hari je. Bukan sebulan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Hitungan 4 hari. Okey, ambillah perbelanjaan kita dan orang yang kita tanggung 1 hari 100. 4 hari 400. Duit kita ada 3,000. 3,000 tolak 400 tu dulu. Perbelanjaan keperluan kita selama 4 hari tu. Okey. Balance dia 2,600. 2,600 tu cukup tak satu bahagian? Cukup. Okey, kalau cukup kita dikatakan mampu. Itu je, simple. Kalau cukup dikatakan mampu. Maksudnya dia bukan nak kena tunggu duit 5,000, 10,000, bukan. Okey, itu contoh 3,000. Kita buat contoh bawah lagi pada tu. Orang dia ada 2,000. 2,000. 2,000 tolak perbelanjaan keperluan. Keperluan ni apa? Keperluan ni makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu keperluan. Kalau dalam bab nafkah, seorang ayah nak bagi nafkah, itulah 3 benda. Kadang tak ada, sebahagian kitab tambah satu, ubatan. Maksudnya kalau pergi hospital lah. Okey, itu keperluan. Jadi ambil dia punya anggaran dia. Anak dia ramai. Satu hari 200. Duit ada 2,000. Satu hari belanja, anak ramai 200. 4 hari, 4 kali 2, 800. 4 hari punya perbelanjaan RM800. 2,000 tolak 800. 1,200. Okey, 1,200 dapat tak beli satu bahagian? Lepas. Berapa satu bahagian sini? 900. 900 lepas lagi. Dia dikatakan mampu dalam bab ibadat korban.
Itu dia punya hitungan dia begitu. Sama zakat fitrah pun macam tu Orang yang ada lebihan duit setelah ditolak perbelanjaan malam hari raya dan siangnya 1 Syawal. Ada lebih duit untuk diri dia dan ahli keluarga dia. Lebih duit tu boleh bayar zakat tak? Boleh. Dia dikatakan mampu. Sebab itu ada orang asnaf zakat, dia wajib bayar zakat. Dalam masa yang sama dia pun dapat zakat juga. Kadang asnaf ni dia bayangkan mentang-mentang dia asnaf dia tak perlu bayar. Bukan macam tu. Dia dalam bab zakat ni dia punya batasan tak mampu dia rendah betul. Dia ada lebihan duit setelah ditolak perbelanjaan malam hari raya dan siang hari raya 1 Syawal. Belanja dia satu family. Belanja dia ambil 100. Duit dia ada 150. 150 tolak 100. Ada 50 ringgit tu boleh tak bayar zakat fitrah? Boleh. Zakat fitrah boleh RM7. So dia dikatakan wajib bayar zakat. Walaupun dia sendiri penerima zakat. Jadi hitungan dia, kiraan dia lebih kurang samalah, cuma dia punya hari berbezalah. Dalam bab korban, yang ada lebihan duit setelah ditolak keperluan diri dia dan orang yang wajib dia tanggungi, wajib dia nafkahi. Tolak dulu. Kalau tinggal berdua suami isteri mungkin RM50. Mungkin RM50. Contohlah ini dia buat anggaran lah. Anggaran dia satu hari berapa belanja dia? RM50. 4 hari RM200. Duit ada apa? Duit ada RM1,500. RM1,500 tolak RM200. Ada RM1,300. RM1,300 boleh lagi satu bahagian. Jadi itu cara kira. Yang ada lebih tu dikatakan berkemampuan. Maka dia cukup syarat cukup syarat. Jadi itu 4 Islam, merdeka, balik, berkemampuan. Kita tawakuf sebentar lagi laluan azan fardu isya. Jadi tadi 4 syarat orang yang disunatkan. Adakah perlu seseorang untuk meminjam sehingga dia nak buat ibadat korban? Jadi jawapan dia tak perlu tak perlu sampai nak meminjam. Samalah macam nak buat umrah ataupun haji. Maksudnya dia belum sampai lagi cukup syarat lah. Belum dikatakan mampu, maka tak adalah sampai nak kena meminjam. Maka kalau dia tak cukup syarat, tak mampu lagi, tak apa dia tak makruh lah. Dia tak makruh. Jadi kalau yang makruh tu bagi orang yang cukup syarat, khususnya mampulah, berkemampuan tadi Islam, merdeka, balik itu biasa. Yang keempat itu dia berkemampuan. Maka kalau dia tak buat ibadat korban, maka hukum dia adalah makruh. Cuma sebahagian kecil daripada kita terkadang beranggapan ibadat korban ni ibadat korban hanya kalau dah buat sekali memadai. Contoh kalau kita sembang orang, tanya dia, tahun ni buat korban berapa ekor? Tanya, atau berapa bahagian? Oh, tahun ni saya tak buat 1 tahun lepas saya dah buat lah. Maksudnya apa? Maksudnya dia memahami tahun lepas baru je buat tahun ni tak payah buat lah. Dia bukan macam umrah haji sekali semua hidup. Korban ni kesunahan dia berulang setiap kali jumpa raya haji. Setiap kali. Tahun lepas, cerita tahun lepas lah raya haji. Dah buat korban. Tahun ni jumpa lagi raya haji. Jadi kesunahan itu masih berulang balik. Sunat lagi. Kan sedekahnya kan lain-lain. Tahun lepas tu dah bagi. Dah habis dah pun dagingnya. Ini sedekah untuk tahun ni pula. Nanti tahun depan jumpa lagi raya haji. Sunat lagi. Maksudnya setiap kali jumpa. Sebab itu Nabi tak pernah tinggal ibadat korban. Maksudnya kalau seseorang yang mengatakan, saya dah pernah buat korban 5 tahun dulu. Seekor saya buat. Seekor lembu terus. Tahun ni tak apa lah. Lagi 5 tahun baru saya buat balik. Seolah-olah dia memahami ibadat korban tu dah buat sekali cukup lah. Bukan begitu. Dia sunat dia itu berulang setiap kali jumpa raya haji. Kemudian akhir ada sedikit tambahan, ada satu masalah. Masalah yang pertama,
hukum berkorban untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, dan orang ini masih hidup. Kita nak buat korban untuk orang lain. Contoh nak buat korban untuk mak ayah di kampung. Kita nak letakkan mereka, mak ayah tu sebagai peserta, penama tu, peserta. Dan kita tak bagi tahu dia, kita nak surprise lah. Tahu-tahu AJK korban hantar daging kat rumah, kat kampung. Surprise Dia surprise bunga ke coklat ni, surprise daging korban. Nak buat surprise macam tu. Jadi apakah hukum dia? Okey, hukum dia tidak boleh berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izinnya. Kerana apa? Kerana ini satu kaedah. Kerana setiap ibadat mesti kena ada niat. Ibadat korban pun begitu juga, mesti ada niat. Izin daripada seseorang adalah niat, mewakili niat dia. Mewakili niat dia. Jadi kalau kita nak buat korban untuk orang lain, nak buat korban untuk orang lain dan dia tu sebagai peserta, bukan kita buat korban untuk nama kita, daging kita bagi kat dia, yang itu tak kisah. Ini dia sebagai peserta, maka sebelum buat korban, bagi tahu dulu. Contoh mak ayah saya nak buat korban untuk mak ayah ni. Tahun ni tak apa, saya nak buat korban. Jadi mak ayah kata okey, bolehlah, alhamdulillah. Maksudnya izin kan? Izin tu maksudnya apa? Dia setuju, dia niat. Niat daripada dia sebagai peserta tu kena ada. Itu dia punya kaedah dia. So kalau tanpa niat, maka seolah-olah kita buatkan ibadat untuk orang lain tanpa keizinan dia. Tak boleh. Tak boleh begitu. Jadi mesti kena ada niat, mesti ada niat. Jadi yang bagus kalau kita nak buat untuk diri kita, kemudian sedekah pahala, yang itu tak masalah. Kita buat untuk diri kita, kita sebagai penama, daging kita bagi pun tak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau kita nak buat orang tu sebagai peserta. Nak buat untuk isteri, nak buat untuk anak, mesti kena minta izin. Izin itu maksudnya kita maklumkan kat dia. Dan sebelum kita bayar duit tu lah, sebelum kita menyertai, bagi tahu dulu, ayah nak buat korban untuk awak ni. Anak kata, okey juga tu. Maksudnya apa? Dia setuju. Setuju tu tandanya izin. Izin tu maksudnya niat lah. Dia berniat juga. Bila dia setuju, dia pun ada niat juga nak buat. Niat dia itu yang penting. Yang kedua, korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini masalah yang kedua. Okey. Untuk orang yang meninggal dunia, kadang orang nak buat korban. Boleh tak saya nak buat korban untuk arwah mak saya? Untuk arwah ayah saya. Okey, sama juga macam kaedah tadi. Korban ni adalah satu ibadat. Jadi ibadat tu memerlukan niat. Kalau sebelum dia meninggal dunia, dia ada berwasiat. Nanti sebelum ayah meninggal dunia, mak meninggal dunia, tak sempat buat korban, awak buatlah korban untuk mak. Wasiat. Wasiat. Itu maksudnya wasiat lah. So kalau dia wasiat, tak masalah. Maksudnya dia dah wasiat kan. So bila wasiat maksudnya dia ada niat. Dia ada niat. Jadi kalau wasiat, maka anak sekiranya memang yang si mati tu, mak ataupun ayah tu meninggalkan harta, maka kita gunakan duit itu, atau inisiatif kita nak guna duit sendiri pun boleh. Nak tunaikan wasiat tu, itu tak kisah. Kemudian kita buatkan tunaikan wasiat, belilah satu bahagian ataupun seekor kambing. Seekor kambing. Kemudian daging yang dibeli itu atas jalan wasiat itu wajib disedekahkan semua kepada fakir miskin. Cara agihan dia. Sebab itu kita kena, orang kata apa, kena cakna lah. Kalau korban tu korban wajib, peserta tak boleh jamah. Bukan peserta je, peserta dengan orang yang dia tanggungi, keluarga dia. Dia tak boleh makan. Walaupun secubit. Kalau korban wasiat, korban wajib. Jadi dia buat wasiat kat masjid, beritahu saya nak buat korban ni, seekor kambing ni wasiat arwah mak saya. Jadi pihak masjid asingkan siap-siap. Daging kambing ni kambing wasiat. Semua wajib diagihkan kepada fakir miskin. Tak boleh orang kaya. Pasal dia korban wajib. Cara agihan dia lain. Kalau korban sunat, kat fakir miskin, kita bagi kat orang kaya pun boleh.
kita pun boleh ambil. Peserta pun boleh ambil. Jadi itu beza. Jadi kalau untuk kemudian ada satu pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang mengatakan sah berkorban untuk si mati walaupun tidak ada wasiat daripada si mati tadi, kerana korban itu termasuk dalam bentuk sedekah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang muktamad tadi yang kita sebut mula-mula, tidak sah berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia melainkan dia ada berwasiat. Pendapat muktamad nombor 1. Tapi kalau dia nak buat juga korban untuk arwah mak dia, arwah ayah dia, okey, dia kena berpegang kepada pendapat yang nombor 2. Jadi kalau dia tahu macam inilah, kita tahu, kita belajar, maka kalau kita nak buat, ada sandaran, ada pegangan, ada ilmu kita buat. Bukan kita main buat je. Tak apa, buat dulu nanti baru belajar, nanti baru tanya ustaz. Bukan macam tu. Dia kena taklid dulu. Dia kena belajar, ada ilmu, kemudian dia buat dalam keadaan dia ada dasar. Dia ada ilmu lah. Bukan dia pakai buat je lah. Nanti tak sampailah. Tak dapatlah pahala korban tu. Dapatlah sembelihan biasa je. Sedekah daging je lah. Tapi tak dapat pahala korban. Jadi itu dua masalah. Jadi insya-Allah kita sambung perbahasan kita. Mungkin ada 3 atau 4 pertemuan lagi sebelum Hari Raya Haji. Kita nak kongsikanlah dalam hukum dan cara ibadat korban mengikut mazhab Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.